Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustazah doakan murid-murid sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang ya. Baik, hari ini pendidikan Islam kita akan belajar bab akidah, iaitu tajuknya kenali sifat-sifat Allah. Baik, ulang sekali lagi. Kenali sifat-sifat Allah. Baik, sebelum kita nak kenal sifat-sifat Allah, kita kena tahu dulu apa itu sifat. Sifat adalah, kalau dalam bahasa kita, sifat adalah perangai, keadaan, kan? Contohnya rajin ke, malas ke, baik ke, itu adalah sifat. Jadi, kita nak tahu sifat-sifat Allah. Saya nak tanya, sifat Allah dengan sifat manusia sama ke tidak? Tidak ya, sifat Allah dan manusia adalah dua perkara yang sangat berbeza. Okey, kita tengoklah contohlah, kita ambil seorang lah anak murid Ustazah, contohnya Zulhelmi. Sifat Zulhelmi macam mana? Contohnya sifat Zulhelmi ni baik, rajin, suka menolong, contohlah, kan? Jadi tetapi sifat-sifat Allah dan manusia adalah benda yang berbeza ya. Sangat berbeza. Jadi Ustazah akan terangkan sifat-sifat Allah. Sebelum tu saya nak tanya, berapa sifat Allah? Berapa sifat-sifat Allah yang ada? Yang kita akan belajar. Okey, ada 20 sifat wajib bagi Allah ya. Ada 20 ya sifat wajib bagi Allah yang kita akan belajar pada tahun ini. Okey, baik. Mengapakah setiap Muslim perlu mengenali sifat-sifat Allah? Kenapa kita ni orang Muslim lah, orang Islam kan? Kenapa kita kena tahu, perlu mengenali sifat-sifat Allah? Sebab apa? Sebab kita kena tahu sifat-sifat Allah, sebab Allah adalah Tuhan yang telah mencipta kita. Kita nak kenal Allah, kita kena tahu sifat-sifat Allah. Kita nak Allah suka kita, sayang kita pun kita kena kenal Allah. Kita kena sayang Allah. Kita kena tahu sifat-sifat Allah ya. Sebagai seorang Muslim. Kita wajib mesti tahu 20 sifat Allah ni. Sebab apa? Sebab Allah adalah Tuhan yang telah mencipta kita. Baik, kita pergi kepada 20 sifat-sifat Allah. Sifat Allah dia ada 20 ya. Tapi hari ini kita belajar 10 je dulu ya. Hari ini kita akan belajar 10 saja dulu. Baik, Ustazah akan terangkan satu persatu insya-Allah. Baik, baca dan ingat. Ustazah nak kita baca dan kita ingatlah, mesti hafal sifat-sifat Allah. Baik, sifat Allah yang pertama iaitu wujud ya. Sifat Allah yang pertama adalah wujud. Apa maksud wujud? Wujud maksudnya ada. Allah tu ada ya. Allah tu ada. Ada, memang ada. Yakin Allah tu ada ya. Baik, nombor 2, qidam. Apa maksud qidam? Sedia ada. Allah tu dah memang sedia ada dah. Daripada dulu, kini dan selamanya Allah tu memang sudah ada. Daripada kita dah sebelum lahir sehingga kita meninggal, Allah memang dah ada. Daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad ni, Allah dah ada. Sebelum tu lagi Allah dah ada, sedia ada. Allah tak ada siapa yang melahirkan Allah. Tak, Allah dah sedia ada ya. Macam kita, ibu melahirkan kan. Kita ada kat dunia ni sebab ibu kita melahirkan. Melahirkan dengan izin Allah, ibu kita melahirkan kita. Jadi kita ada kan. Tapi Allah, dia bersifat sedia ada, memang sudah ada ya. Baik, yang ketiga iaitu baqa'. Maksudnya Allah tu kekal selama-lamanya. Kekal sehingga dunia ni hancur kiamat, Allah tu kekal ya. Allah tidak mati, Allah kekal. Seperti manusia, kita akan mati, syaitan mati, malaikat akan meninggal, semua akan meninggal, dunia akan hancur. Tetapi Allah tu dia kekal, dia akan ada selama-lamanya. Baik, kemudian yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadisi, bersalahan dengan yang baru. Jadi Allah, kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk dia ya. Walaupun ada makhluk yang baru, kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Okey, baik. Yang kelima iaitu qiyamuhu binafsihi. Maksudnya Allah tu berdiri dengan sendirinya. Allah tak memerlukan sesiapa pun untuk mentadbir seluruh alam ni. Allah sendiri yang uruskan, sebab Allah adalah pencipta kan. Dia tidak memerlukan siapa, dia berdiri dengan sendirinya. Kemudian yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah iaitu maksudnya Allah Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah ya. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan yang ketujuh, kudrah. Maksudnya Allah tu berkuasa. Kudrah maksudnya Allah tu berkuasa, maha berkuasa. Allah sangat hebat ya.
maha berkuasa kan. Contohnya kita tengok kalau kat dunia ni ada orang hebat, Allah tu lagi maha hebat daripada manusia. Jangan samakan Allah tu dengan benda yang Allah cipta, manusia contohnya kan. Jadi kita kena yakin lah Allah tu ada. Dunia ni sementara. Sesungguhnya dunia ni sementara. Yang kekal abadi adalah Allah SWT kan. Allah ada kan. Kita kena yakin Allah tu maha berkuasa. Tengoklah bumi, matahari ni, laut, semua Allah cipta kan. Kemudian yang ke-8 iaitu iradah. Maksudnya berkehendak. Allah bersifat berkehendak. Kalau Allah nak buat apa saja, itu Allah punya kuasa lah kan. Kehendak Allah. Untuk apa saja yang dia nak buat kan. Kemudian ilmun iaitu mengetahui. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Benda-benda sekecil-kecil pun Allah akan tahu. Benda yang di tanah tu, di lubang cacing pun Allah akan tahu. Walaupun kita cakap perlahan-lahan dengan kawan-kawan, cakap bawah meja, kita makan sorok-sorok contoh, Allah akan tahu. Walaupun manusia tak nampak, kita kata manusia tak nampak contohnya kita buat sesuatu yang tak baik, kata manusia tak nampak. Jangan lupa Allah nampak apa yang kita buat tu. Allah mengetahui semua benda Ilmu, jangan samakan ilmu Allah dengan manusia. Kita ada manusia punya kita ada kebatasan kita lain. Jadi jangan samakan manusia dengan Allah. Sebenarnya Allah tu maha segala, maha berkuasa segala-galanya Kemudian nombor 10 iaitu hayah, yang maksud Allah tu hidup kekal abadi selama-lamanya. Allah tak akan meninggal dunia. Allah tu maha hidup. Maksudnya Allah tidak meninggal dunia lah. Baik, jadi hari ni kita belajar 10 dulu sifat Allah. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi 10 sifat-sifat Allah. Sebelum tu Ustazah nak ulang sekali lagi 10 sifat yang kita belajar pada hari ni Yang pertama iaitu Allah bersifat wujud, bermaksud ada. Kemudian yang kedua, Allah bersifat qidam, iaitu sedia ada. Yang ketiga, Allah bersifat baqa', iaitu Allah kekal selama-lamanya. Dan yang keempat, mukhalafatu lil hawadithi, yang bermaksud bersalahan dengan yang baru. Kemudian Allah bersifat qiyamuhu bi nafsihi, maksudnya Allah berdiri dengan sendiri. Kemudian Allah bersifat wahdaniyah, iaitu Allah Maha Esa. Yang ketujuh, Allah bersifat kudrah, iaitu Allah Maha Berkuasa. Dan ke-8, Allah bersifat iradah, maksudnya Allah berkehendak. Kemudian Allah bersifat ilmun, iaitu Allah mengetahui segala sesuatu, maha mengetahui. Kemudian yang ke-10, Allah bersifat hayah, iaitu Allah hidup, kekal hidup selama-lamanya. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.